الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Yang dikasihi pengurusi, yang saya hormati sahibul fadilah Datuk Ahmad Libya, duk panggil Tok Mat Libya, orang kelih kenal Dr. Ahmad Yusof. Yang dikasihi sahibul fadilah Dr. Ruzaimi, sahibul fadilah Ustaz Roslan sebagai timbalan, ashabul fadilah, para asatizah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya tak mau ambil masa panjang lah, pasal kita dah dengar daripada pagi sampai petang, sampai tengah hari, tak ada petang lagi ni, ada berapa minit. Alhamdulillah saya lihat kesungguhan tuan-tuan untuk mendengar penerangan ini, dan ini penting supaya fatwa-fatwa kita dipahami. Sebahagian orang kata dulu, orang kata fatwa perlih ni pelik sikit, tapi Alhamdulillah hari ini fatwa perlih mula dipakai. Isu anak zina tadi yang dibangkitkan juga merupakan penyelesaiannya, ialah penyelesaian yang patutnya ada diambil daripada fatwa perlih. Kerana fatwa ini memberi ruang. Kita tidak kata boleh dibinkan anak zina, dibinkan kepada penzina, tapi kita kata dibinkan kepada suami yang berkahwin dengan ibu dia. Maksud bila dia kahwin, itulah bapa dia, kerana dia kahwin, kemudian wanita itu mengandung. Al-waladu lil firash, seperti mana yang Dr. Ruzaimi sebut tadi. Anak itu kepada suami, kepada firash, kepada suami yang dibinkan kepada, disandarkan kepada suami ibunya itu. Orang yang kata tak boleh sebelum ni pun di dalam fatwa yang lain, mereka pun kata boleh juga anak zina. Sebenarnya mereka kata, tapi syaratnya kena jangan kurang daripada 6 bulan. Kahwin, berzina, tiba-tiba mengandung 2 bulan, kahwin. Mai 7 bulan lahir anak, tak apa dia kata. Tuan-tuan lihat, dengan itu yang disebut. Soal mereka ialah bulan, tapi kita tak main 6 bulan tu. Kita kata dia kahwin, boleh dibinkan. Dan itu akan menyelesaikan, menjadikan orang yang berkahwin bertanggungjawab. Jika tidak, wanita yang akan inayah. Dia berzina, wanita tu mengandung, dia belah. Dia kata ni bukan anak saya. Dan kita telah, alhamdulillah, kita rasa ada satu kesungguhan dalam hal ini. Dan banyak pihak-pihak antarabangsa juga di tempatan kebangsaan dan antarabangsa menyemak fatwa-fatwa ini dengan kita. Baru-baru ini saya pergi ke Jordan. Antara yang kita lawati ialah kita lawat kepada Mahkamah Tinggi Jordan. Cumanya lawatan itu kita tak bawa ahli fatwa, patutnya kita bawa ahli fatwa, tapi kita tak rancang sedemikian. Dalam Mahkamah Tinggi Jordan kita lihat enactment dia kebanyakannya sama dengan perlih. Itu bukan saja Jordan, tapi membabitkan negara-negara Arab yang lain juga. Tadi Dr. Ruzaimi sebut tentang macam-macam fatwa. Dan saya sebut fatwa perlih sejak dahulu. Talak 3, dalam 1 kali talak jatuh 1 talak. Negara Arab semua sama. Di Jordan enactment dia. Ni ahli fatwa perlih ni banyak yang Jordan. Dr. Ruzaimi lulusan Jordan, Ustaz Zaharuddin Jordan, Dr. Akram Jordan, saya pun Jordan juga. Tapi Jordan, bukan saja Jordan juga negara-negara Teluk, Arab Saudi tentulah, itu fatwa Ibn Taimiyah. Fatwa perlih itu ialah merupakan fatwa majoriti yang digunakan oleh negara-negara umat Islam. So kita dari sudut itu kita tidak berapa susah hatilah. Hatta fatwa tentang anak zina itu sendiri kita nak semak, kerana Jordan dia lebih luas. Nasab itu bukan saja yang berkahwin, bukan,
boleh juga melalui DNA, apa sahaja teknologi moden yang mana dapat dipastikan anak orang berkenaan. Boleh juga melalui ikrar, dia bagi banyak. Dunia berkembang dan kita perlukan kepada fatwa-fatwa yang segar. Isu tadi Dr. Ruzaimi sebut tentang alam sekitar. Alhamdulillah saya TITAS, siapa yang mengajar TITAS, fatwa Perlis dimasukkan. Kerana alam sekitar, orang agama bercakap benda-benda yang remeh-remeh saja, sedangkan orang lain melihat kepada alam dan keseluruhannya. Orang tanya apa penyelesaian Islam. So insyaAllah we lead, kita akan memimpin. Sebab itu fatwa-fatwa ini kalau tengok setiap ini pun ada, dalam awal bulan ni juga ada lagi mesyuarat fatwa kita banyak isu-isu yang kita ini tentang hak datang ni, tentang isu penyeksaan terhadap tahanan untuk mendapatkan bukti yang dilakukan biasanya oleh pihak yang berkuasa. Kita nak bincang apa pandangan agama berhubung. Bolehkah kita luku kepala orang yang ditahan ni, kepit kaki dia sikit supaya dia mengaku? Boleh ke tak? Jadi ini juga akan dibincangkan. Ke dunia kita mengajak supaya kita melihat, alhamdulillah boleh ni kita melihat berbagai-bagai isu yang ada, dan ramai negeri-negeri lain pun hantar kepada Perlis, perhutanan, perhilitan lah apa semua. Cuma semua taklah semua kita dapat bawa ke dalam fatwa. Hadirin dan hadirat sekalian, saya nak sentuh beberapa benda. Saya dengan Dr. Ruzaimi, kami ini baru-baru ni kami pergi ke Uzbekistan. Cerita lah ni, habis dah cerita ilmu dah banyak tadi. Dr. Ruzaimi, Dr. Akram ahli fatwa, Dr. Azrul dan juga Ustaz Abdul Kadir sertai. Dan kami lihat negara Uzbekistan. Uzbekistan ni banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Banyak tokoh-tokoh imam besar duduk di Uzbekistan. Biasanya orang Melayu akan tahu tentang Al-Imam Al-Bukhari lah, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Tapi kita jangan lupa ada juga At-Tirmizi, ada juga dulu An-Nasai, sepatutnya duduk dalam wilayah mereka. Sekarang An-Nasa telah masuk dalam wilayah Iran. Dan kemudian juga kita ada Al-Imam An-Nasafi. Kemudian banyak lagi imam-imam yang ada di sana. Tadi Dr. Ruzaimi tepuk tentang Al-Qafal Asy-Syashi, yang merupakan yang disebut sebagai Asy-Syafi'i As-Saghir. Kubur dia orang Syafi'i. Kubur dia ada di sana. Ada di Uzbekistan. Uzbekistan ni negara dia, mazhab Hanafi. Abu Hanifah ni tak tahu dia lahir di mana. Sebahagian tokoh kata Abu Hanifah lahir di Kabul. Sebahagian ahli sejarah kata dia lahir di Nasa, di tempat Imam Nasai lah. Sebahagian kata dia lahir di Tirmiz. Kalau dia lahir di Tirmiz, artinya dia lahir di Uzbekistan. Dia lahir di Uzbekistan. Dalam 4 imam itu, dia satu-satunya imam yang bukan orang Arab. Ini selalu saya sebut. Dan Imam Abu Hanifah mempunyai fatwa-fatwa yang menarik, khususnya berhubung dengan muamalah. Perlis ni tidak perlis. Ini mengiktiraf semua imam. Kita bukan orang kata perlis ni tak mau pakai mazhab. Tak betul. Kita pakai semua mazhab. Tadi ada orang tanya tentang soalan tentang zakat pendapatan. Dalam mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan. Sebab itu di Perak dia kekal supaya tidak ada zakat pendapatan, kerana itu berbeza dengan mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan tadi Dr. Ruzaimi sebut tentang mal mustafad, ini daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya orang Malaysia semua negeri-negeri bayar zakat pendapatan, mereka keluar mazhab. Janganlah kata perlis je keluar. Artinya pakai juga pendapat mazhab lain ni, pakai, dia kata kami pakai bab tu je. Macam itulah juga kami pakai bab ini, bab itu dan berbagai-bagai bab. Kesemua bab-bab yang dipakai itu ada imam padanya. Tidak ada satu fatwa yang tak pernah satu imam pun kata perlis, dia kata tak ada. Yang ni tak ada. Semua bab kita boleh bagi tahu imam mana yang sebut sebelum daripada kita sebut.
Abu Hanifah seorang tajir, orang meniaga. Sebab tu banyak fatwa-fatwa perniagaan Abu Hanifah menarik. Demikian juga Imam Malik. Sebahagian orang kata mazhab Malik itu mazhab ahlul hadis, tapi tidak sebenarnya. Mazhab Malik itu bukan saja mazhab ahlul hadis, dia juga mazhab ahlul ra'i, ahli pandangan jika berhubung dengan masalah muamalat, masalah perniagaan dan seumpamanya. Abu Hanifah dia meniaga. Ini saya nak sebut satu dua perkara tentang orang agama ni, dan kemudian kita tutup majlis ni. Abu Hanifah dia seorang tajir. Dia bukan cerita dia macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i daripada kecil belajar, kan? Imam Ahmad pun daripada belasan dia kecil dia dah belajar. Walaupun dia start mengembara hadis tu pada tahun yang sama, wafatnya Imam Malik. Wafatnya Imam Malik tahun tu Imam Ahmad memulakan pengembaraan ilmu. Tapi artinya semua sejarahnya kecil, masa kecil. Abu Hanifah tidak. Dalam sejarah ramai juga. Sebab tu ada yang tua-tua baru nak mengaji fi center of sunnah tu pi lah. Daripada tua dah mengaji pun tak guna. Mengaji sentiasa berguna. Salih bin Kaisan dalam siapa yang mengaji ilmu hadis, belajar umur 70 baru mengaji. Dia merupakan antara hadis yang siqah. Anak dia mendidik Al-Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Abu Hanifah dia masa dia duduk pergi meniaga, pergi pasar, pergi meniaga, dia berjumpa dengan Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi lah. Sya'bi ni ulama besar, dia anggap sebagai antara orang bijak Arab. Khalifah pun kalau nak hantar pi berunding, hantar Asy-Sya'bi kena kebijaksanaan. Sya'bi tanya dia, ila aina takhtalif, kau ni duk pi balik ke mana? Tanya Abu Hanifah. Dia kata ila suq, aku pergi ke pasar. Dia kata la a'ni dhalika, a'ni al-ikhtilaf ila al-ulama, aku maksudkan pergi balik ke ulama. Dia kata ana qalilan fi al-ikhtilafu ilaihim. Kata Abu Hanifah, aku ni tak banyak pergi kepada ulama. Dia duk sibuk meniaga. Kata Sya'bi kepada dia, la taghfal alaika bin nadhri fil ilmi wa mujalasatil ulama fa inni ara fika yaqadatan wa harakah. Dia kata jangan lalai, kata Sya'bi, kau hendaklah pergi mengaji, tengok ilmu dan duduk majlis ulama, kerana aku lihat padamu itu ada kecergasan, ada yaqazatan ni nak kata apa, ada kemampuan dan ada kecergasan. Kata Abu Hanifah, fa waqa'a fi qalbi qawluhu, perkataan Sya'bi itu jatuh dalam jiwa aku. Fa akhadtu fi talabil ilm fa nafa'ani Allah bihi. Aku pun mulai dengan itu, aku start mengaji ilmu melalui perkataan itu. Ini saya nak sebut, kadang-kadang orang menjadi talibul ilm hanya dengan satu perkara. Siapa baca sejarah Albani, sebagai orang tidak begitu bersetuju dengan Albani, tapi dia akhirnya menempatkan namanya di dalam sejarah. Apa yang menarik dia, kerana dia baca majalah Al-Manar yang telah mengkritik riwayat-riwayat di dalam Ihya Ulumuddin. Dia baca di kedai, dia tak ada duit nak beli, dia ambil pensil, dia tulis semua majalah itu. Telah mengubah dia daripada seorang pembaiki jam kepada seorang tokoh yang pergi balik, sehingga kata dia tidak ada tiga barisan di dalam perpustakaan Zahiriyah di Dimashq melainkan aku baca semuanya. Abu Hanifah jauh lebih besar jika nak dibandingkan Albani. Dia daripada seorang pedagang. Sya'bi punya perkataan banyak itu pada dia. Dia kata menyebabkan akhirnya aku pergi mempelajari ilmu dari dalam halakah Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman ma'ruf, alim besar di dalam ilmu.
10 tahun dia belajar dengan Hammad bin Abi Sulaiman. Dia tinggalkan perniagaan dia. Tak ada, dia tak keluarkan fatwa. Cuma saya nak cerita sikit tentang apa? Tentang Abu Hanifah ni, tentang orang mengaji agama ni, tentang fatwa. Dia kata sampai 10 tahun mengaji. Lama 10 tahun mengaji. Dia kata satu hari naza'atni nafsi at-talaba fi ri'asah wa ahbabtu an a'tazilahu wa an takuna li wa an ajlisa fi majlis fi halaqati. Dia kata aku sampai 10 tahun mai naza'atni nafsi at-talaba fil ri'asah. Sampai 10 tahun timbul satu perasaan, rasa jiwa aku macam bertarung nak kedudukan. Dia jujur. Abu Hanifah dia tulis, Al-Muwaffaq Ahmad Al-Makki tulis tentang sirah Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah. Dia cerita perkataan Abu Hanifah. Dia kata, dia tulis Abu Hanifah, dia kata, dia sebut Abu Hanifah, mai satu perasaan macam tamak nak jawatan. Pasal duk tengok tok guru mengajar, dan ini akan ada kepada semua orang agama. Kalau boleh ada pada insan saleh seperti Abu Hanifah, ada. Bila mari ada ilmu sikit, tak padang ada ilmu, aku nak kedudukan. Pasal ada kedudukan, ada pengikut. Sebab itu agama datang, dia bukan suka berikan ilmu, dia mesti mensucikan jiwa juga. Kata Abu Hanifah, pada hari dia fikir masuk ke masjid tu nak buat halaqah sendiri, dan aku suka jika aku ada halaqah sendiri. Tak mau duduk dengan Hammad bin Abi Sulaiman, guru dia. Kata dia pada hari itu ditakdirkan Hammad dapat berita tentang kematian kaum kerabat dia, yang mana tidak ada siapa yang waris. Hammad adalah waris dia. Saya rasa Abu Hanifah ni memang sayang kepada anak dia, kepada Hammad guru dia ni. Pasal Abu Hanifah ni anak dia, ada anak dia nama Hammad bin Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit, yani anak Abu Hanifah nama Hammad. Guru dia nama Hammad bin Abi Sulaiman. Bila Hammad, hari tu Hammad kata kat ni, aku ni nak kena pergi, depa di Kufah, aku nak kena pergi ke Basrah nak uruskan tu, minta Abu Hanifah supaya duduk di kursi dia. Allah nak takdir dia. Masya Allah. Kadang-kadang saya selalu fikir, kita selalu menyebut tentang kebetulan, hakikatnya tidak ada kebetulan. Jika kita ikhlas, kita selalu minta pada Tuhan, Tuhan itu akan membimbing kita. Apa yang kita rasakan kebetulan, dalam banyak keadaan ia merupakan perancangan Tuhan untuk kita. Selagi mana kita selalu meminta supaya dia merancang untuk kita dan bergantung kepadanya. Orang melihat kebetulan, tapi ia akan berlaku dengan cara yang begitu ajaib dalam kehidupan insan. Pada hari itu Abu Hanifah kata guru dia kena pergi dan dia kena ambil. Dia tak perlu buat halaqah asing lah. Mula-mula ingat masuk masjid, Nabi buat ujung sendirilah, halaqah Hammad di sini. Hammad kata duduk di tempat aku mengajar. 2 bulan Hammad bin Abu Sulaiman menghilangkan diri. Dan 2 bulan dia menjawab 60 fatwa yang ditanya kepada dia. Bila Hammad bin Abi Sulaiman balik, dia rujuk balik pada Hammad bin Abi Sulaiman. 40 fatwa yang dijawab itu Hammad setuju, 20 dia tidak setuju. Maka Abu Hanifah kata, aku melazimi halaqahnya seterusnya, halaqah Hammad bin Abi Sulaiman selama sehinggalah ke 17 tahun. Jadi 17 tahun dia bersama. Hammad meninggal, barulah Abu Hanifah kemudian membuka menjadi guru. Dan Abu Hanifah kata, aku doa kepada guruku, ibu bapa aku doa kepada Hammad. Alimnya Abu Hanifah, dia dalam qiyas, tapi saya nak sebut pasal fatwa perkara ini banyak. Abu Hanifah tadi saya tengok Dr. Ruzami sebut, tu saya rasa nak sebut sikit. Cuma saya nak sebut siapa pun dalam fatwa, sehebat mana Abu Hanifah ni banyak juga
kontroversi dia dalam ilmu hadis. Dr. Ruzami tahulah, dia dalam bidang hadis. Sebahagian ulama hadis mendhaifkan Abu Hanifah ni. Karena dia dhaif, karena dia tumpuan dia di dalam fiqh. Dia bukan tumpuan dia di dalam hadis. Demikian Az-Zahabi membela dia. Az-Zahabi kata Hafs, Qalun dan tokoh-tokoh yang lain, mereka tumpu dalam tafsir, ada dalam Quran, ada tokoh tumpu di dalam fiqh. Abu Hanifah tumpu dalam fiqh. Yani Az-Zahabi nak memberi isyarat bahawasanya dia tidak kuat di dalam bidang hadis. Tetapi dia jago. Riwayat-riwayat Abu Nafas secara umumnya diterima. Misluhum la yus'aluna anhum wa hum yas'aluna anna, kata ulama hadis. Tokoh-tokoh seperti itu tidak ditanya tentang mereka, mereka bertanya tentang kita. Tapi apa yang saya nak sebutnya, satu hari dia duduk di Masjid Khaif, Masjid Khaif di Masjid Khaif di apa? Di Arafah. Dia duduk di Masjid Khaif di Arafah. Ada orang tanya dia. Orang tanya dia. Saya nak sebut ni pasal Fatwa Perleh ni sikit. Tu cerita panjang, nak boleh cerita tu pun. Jadi bila orang tanya, orang bagi tahu dalam satu isu, orang bagi tahu nak ringkaskan. Orang kata ini pendapat Al-Hasan, Hasan bin Ali. Kata Abu Hanifah, akhta Al-Hasan, salah Al-Hasan. Al-Hasan bagi pendapat yang salah. Jadi orang tak boleh terima. Kawan tu diam ya. Mari satu orang muka tutup, maka kata, anta qulta akhta Al-Hasan ya ibn Zaniyah, kau kata salah Al-Hasan wahai anak penzina. Oi, kata kat orang marah. Pandangan, pendapat tak setuju sudahlah. Abu Hanifah kata, dia bukan kata Al-Hasan dosa, salah pendapat tu. Cuma Abu Hanifah dia diam. Apa dia tak kata? Dia tak balas apa? Dia kata na'am akhta Al-Hasan wa asab Ibn Mas'ud. Salah Al-Hasan dan benar Abdullah bin Mas'ud. Karena salah Al-Hasan bukan pendapat aku, pendapat yang aku pakai pendapat Abdullah bin Mas'ud. Aku pendapat Al-Hasan salah. Karena ada pendapat lain yang tak sama dengan Al-Hasan, iaitu pendapat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Aku kata pendapat dia salah sebab aku kata pendapat Abdullah bin Mas'ud betul, pendapat yang bercanggah dengannya. Cuma dia tu tutup muka belah macam tu lah. Dan ini yang saya nak sebut dalam fatwa. Kadang-kadang kita tak terima pendapat dalam mazhab Syafi'i. Orang kata, oh hang pandai pada mazhab Syafi'i, bodoh bangang. Itu kaki tu kadang-kadang bukan saja saya berterupa ke apa nama ni saja, keyboard audio saja. Ini ustaz pun macam tu. Bila kita kata satu pendapat itu salah, berarti bukan kita kata aku betul dia salah, ada imam lain yang betul. Bila kita kata zakat, imam mazhab Syafi'i kata zakat harum manis, mempelam semua tak kena zakat, kita pakai kena zakat, itu pendapat Abu Hanifah. Orang kata Imam Syafi'i pendapat tak betul, alim pada dia lah. Ini orang kampung bersembang. Kadang-kadang mari ustaz bubuluh api kat atas. Dia tidak ada kaitan yang demikian. Dia adalah ilmu pengetahuan yang luas. Setiap pendapat itu ada tuannya. Akhta Al-Hasan wa asaba Ibn Mas'ud. Al-Hasan telah salah, tapi Abdullah bin Mas'ud betul. Aku fatwa tadi fatwa Abdullah bin Mas'ud. Demikian fatwa yang kita pakai di dalam masyarakat kita ni. So ini yang saya nak sebut, bahawasanya mudah-mudahan dengan penerangan ni, mudah-mudahan kita semua akan dapat manfaat yang banyak. Saya nak dedahkan apa yang tujuan kita, nak dedahkan supaya kita faham pasal apa perleh fatwa demikian. Dan adakah perleh fatwa demikian ni, perleh ni tak mau ikut orang? Tak. Bahkan apa yang orang kata minoriti itu, dia adalah majoriti dalam dunia Islam. Nanti kita akan keluarkan 30 lebih fatwa kita yang terbaru yang berhubung dengan masalah-masalah khilaf ni. Dan kita insaf dalam masalah khilaf. Umpamanya bismillah kuat dengan perlahan. Perleh tak kata siapa yang bismillah kuat tu terkeluar daripada ahli sunnah, perleh tak kata. Ataupun dia tu jadi ahli bid'ah, tak kata. Kita kata masalah ini khilaf. Maksudnya ada pandangan berbeza di kalangan ulama,
Cuma majlis fatwa mentarjihkan pandangan sekian. Qunut kita kata masalah ni khilaf, majlis fatwa mentarjihkan. Maksud khilaf tu ada pandangan ulama yang berbeza. Ini keinsafan. Ini adalah saya rasa kelebihan apabila alhamdulillah majlis fatwa kita, jawatan kuasa fatwa terdiri daripada ahli-ahli ilmuwan yang ramai, yang semuanya mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Kita mengambil pendekatan yang sangat ilmiah, insya-Allah, di dalam masalah-masalah ni. Cuma sebab tu tuan-tuan kadang-kadang orang pelih, betul ke pelih kata macam tu? Padahal senang je. Pergi cari, kita bagi bahan, boleh baca tengok. Depa kata pelih, kata ni pula dah. Kata tang mana? Kena pergi tengoklah. Supaya jangan kita nukilkan secara yang tidak tepat. Yang itu yang Dr. Zaimi telah sebut tadi. Yang itu juga yang pagi tadi Ustaz Nazim telah sebut. Terima kasih banyak. Minta maaf saya ambil masa tuan-tuan terlebih. Saya bukan pembentang. Ustaz Khidir duk bagi syarat, jangan cakap panjang, rasmi saja. Terima kasih banyak. Dengan ni saya bismillahirrahmanirrahim, saya menutup majlis perasiman penutup ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.